A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita sampai hari itu kepada bab yang ke berapa? 62. Okay, bab yang ke 62 berkenaan dengan syafaat para malaikat, Nabi dan juga orang beriman. Ya, yang mana kita sampai hari itu membincangkan, baca berkenaan dengan tajuk bagaimana bila mana manusia berkumpul di hari akhirat nanti di mahsyar, bila dibawa orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala ke dalam neraka. Mana bila Allah Ta'ala dikatakan kepada siapa-siapa yang berada di mahsyar tadi, barang siapa yang dahulu menyembah sesuatu, maka ikutlah apa yang dia sembah. So everything yang akan ikut. Dan juga dia tinggallah. Lepas tu yang masuk neraka itu kemudian tinggallah orang-orang baki-baki, saki-baki ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi ditanyakan apa mereka buat dan sebagainya, mereka kata kami dahulu menyembah Uzair anak Allah. Selanjutnya dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kamu telah berbohong, berdusta, kan? Dan kemudian disuruh mereka supaya ditanya mereka apa yang mereka nak, dan mereka kata mereka nak minum. Lalu disuruh mereka nampak, dan diperlihatkan mereka ni fata morgana, miraj, nampak macam air bergelombang di atas satu sama lain. Lalu mereka pergi menuju ke situ, tapi tuju mereka adalah kepada Jahannam. Kemudian orang Nasrani macam tu juga, mereka mengaku bila ditanyakan apa kamu buat dahulu, dia kata kami dahulu menyembah Isa Al-Masih Ibnullah. Lalu Allah Ta'ala kata kepada mereka bahawa mereka telah berbohong. Dan kemudian ditanya mereka apa mereka nak, mereka kata mereka nak minum. Juga ditunjuk kepada mereka, diperlihat kepada mereka ni neraka itu dalam bentuk miraj. So diorang pergi menuju ke sana dan masuk ke dalam neraka. Dan last sekali kita kata tinggallah hari itu kepada umat Islam saja, umat, dan juga di tengah-tengah kita ni ada orang yang baik, dan juga dia kata hatta lam yakun illa man kana ya'budullah min barrin wa fajirin, sehingga tak ada tinggal lagi dan kumpulan yang tertinggal itu kecuali orang yang menyembah Allah Ta'ala di kalangan orang buat baik dan juga orang yang buat jahat. Sembah Allah tapi buat baik, buat jahat. Okey, buat baik ada, buat jahat ada. Jadi Allah Ta'ala datang kepada mereka dengan serendah-rendah rupa yang mereka melihat padanya, sekecil-kecil benda mereka boleh lihat. Lalu ditanya pada mereka, madza tanzurun, apa yang kamu nantikan? Lalu telah ikut semua umat apa yang dia sembah, dan kamu tunggu apa? Mereka berkata, ya Rabbana farakna an-nasa fid dunya afqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum. Kami telah berpisah dengan orang-orang berkenaan di dunia dalam keadaan paling kami perlu kepada mereka di dunia dahulu, tapi kami tak pernah bersahabat dengan mereka. Jadi kami tak ikut mereka. Lalu mereka pun berkata, bila ditanyakan kamu tunggu siapa, dia kata nak tunggu Allah Ta'ala, tunggu Tuhan kami. Dan kemudian berkatalah Allah Ta'ala, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Lalu mereka berkata, na'udzubillahi minka, kami berlindung dengan Allah daripada engkau. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada engkau. La nusyriku billahi syai'a, kami tak menyekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu pun. Jika sebut 2 kali atau 3 kali, marratain aw thalathan. Okey, sambung hari ni hatta inna ba'dahum la yakadu ayyan qaliba, sehingga hampir-hampir sebahagian mereka ni akan apa? Akan yang qalib, akan berpusing, berputar pendirian. Maksud dia mereka hampir-hampir nak mengalah lah. Maksud dia yang qalib, yang qalib. Mana hampir-hampir mereka lari daripada yang benar, lari daripada kebenaran, pasal dah terlampau runsing sangat, tak tahu nak buat apa. Bila ditanyakan ini, yang separuh tu kata, keseluruhan akan berkata, kami kami berlindung dengan Allah daripada engkau, dan kami tidak akan menyekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu benda pun. Yang lain ada separuh tu dah mula nak goyang. Okey, ini kerana apa? Ujian yang berat. Lalu ketika itu
Okey, dia kata fayaqulu hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha. Dari Allah Ta'ala berkata, hal bainakum, adakah di antara kamu, wa bainahu dengannya, dengan Tuhan kamu tu, ayah, satu tanda, fata'rifunahu biha, yang kamu kenal dia dengannya. Fayaqulun, mereka pun berkata na'am, mereka kata ya, mereka berkata ya, okay? Mereka berkata ya, mana mereka ada tanda. Kalau dia kata Tuhan tunjukkan tanda berkenaan, maka mereka akan tahu. Mereka akan tahu. Fayukshafu an saqin, lalu akan disingkap daripada saq, daripada betis. Ini yang masalah sering timbul dalam tajuk tentang hadis-hadis yang datang tentang asma wa sifat. Lafaz kita faham, the word kita faham, dan kita tahu pengertian daripada segi bahasa. Tetapi bila apply kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengatakan Allah Ta'ala berjisim, berjasad dengan jasad manusia, itu adalah benda yang hasyalillah kita berkata macam tu. Yang kita tak kata macam tu. Bahkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tiada serupa dengannya sesuatu pun. Ini kita faham. Dan memang manusia ni kita kata dia tahu tentang tentang pengertian meaning bila sebut tentang mata Allah ke, kan tangan Allah ke, betis ke dan sebagainya. Dia faham perkataan sebenarnya, tapi pengertian realiti tak tahu. Tu je. Kita tak boleh nak gambarkan. Tapi kita kena percaya bahawa benda tu akan berlaku di sana nanti, akan disingkap sesuatu bahagian. Wallahu a'lam macam mana singkapan tu berlaku. Tapi di situlah baru akan berkatalah orang ramai ketika itu, disingkapkan. Bahkan sebagian para ulama cuba dia takwilkan kepada cahaya yang besar, disingkap cahaya yang besar. Sedangkan kita kata perbualan di antara Allah Ta'ala dengan orang ramai ketika itu, bila Allah Ta'ala zahir pada mereka dengan bukan rupa mereka kenal, mereka semua berkata apa? Na'udzubillahi mink. Maksud dia nampak tak apa yang depan mereka siapa? Nampak. Dan mereka tahu tak itu bukan rupa Allah Ta'ala? Ya, mereka tahu. Dan saya kata itu masalah rupa Allah Ta'ala tak dikenali oleh manusia? Ya. Okay, bahkan tapi dalam syurga nanti ada untuk nikmat. Kemudian dalam tajuk ini, tajuk yang kita bincangkan sekarang ni, kita kata mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Mereka tak kena kalau dia kata orang yang beramal dengan amal yang betul, sampai di sana dia akan tahu semua sekali. Tahu siapa Allah Ta'ala, tahu mana Nabi Muhammad, tahu mana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, tahu berkenaan dengan rumah dia di syurga nanti di mana. Semua sekali dia akan tahu. Tidak ada tersilap, kan salah GPS ke, kan tak tahu kenapa orang jalan ke kanan, dia jalan ke kiri, takkan jadi. Semua orang akan tahu apa patut dia buat. Macam mana bergeraknya semut, kan bila bergerak satu kumpulan, semua tahu macam mana, apa tugasan dia. So everybody knows. Sebenarnya semua orang akan tahu tentang apakah dia perlu buat, apakah patut dikenal. Semua tahu. So, dengan sebab itu kita pengenalan itu satu benda lain. Tapi berkenaan dengan perkaitan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat jisim ni, yang jisim, anggota-anggota tubuh ni, kita kata macam asal, macam dikatakan oleh Imam Malik, benda tu kita faham. Mana the word kita faham, maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu. Tapi kaifiyah pada Allah Ta'ala ni majhul. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'. Imanu bihi wajib. Iman dengan lafaz berkenaan wajib. Soalu anhu bid'ah. Soalan tentang benda berkenaan adalah bid'ah. Pada Allah Ta'ala ni, dia, bila Nabi ceritakan, lalu akan disingkap saq, lalu disingkap betis. Apa maksud dia? Silat kain, kan? Apa maksud dia? So kita faham dari segi bahasa itu maksud dia. Tapi dari segi masalah Allah Ta'ala, kita tak faham macam tu. Bahkan memang dalam Al-Quran Karim, dia Allah Ta'ala sebut yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dalam ayat surah Al-Qalam 42. Al-Qalam 42. Mana ayat berbunyi yauma yukshafu an saq, hari di mana disingkapkan pada betis. Maksud dia hari, kalau dalam meaning ini maksud dia adalah hari di mana bencana itu sangat-sangat dahsyat. Pasal bila orang tu ketika dalam keadaan yang dahsyat tadi, dia takkan lari dengan dengan kaki dia dalam keadaan kain labur dan sebagainya. Biasa dia akan selak, yang tu akan lipat keluar dan sebagainya. So maksudnya itu keadaan di mana ketika bencana tu berlaku. Hari berlakunya bencana maksud dia. Hari bencana yang besar. Itu maksud dia gambaran. Yarhamkallah. Banyaknya. Okey.
Jadi diselak betis maksud dia pada orang yang menghadap gambaran berkenaan dengan bencana. Fayud'auna ila sujud, maka diperintahkan, dipanggil mereka untuk sujud. Fala yastati'un, maka mereka tak mampu. Jadi kalau kita baca dalam hadis ni, meaning berkenaan bukan masalah bencana. Itu sebab kenapa kita sebut berkenaan dengan selak betis tadi. Jadi dia kata diselak betis ni adalah cahaya yang agung, nurun azim. Kila dimaksudkan dia adalah nur cahaya yang besar. Jadi itu yang dimaksudkan So dia kata kalau orang Arab, kalau dia kata dia sibuk-sibuk ni dalam bencana, dia siap betis. Tapi masalah sekarang ni, ketika waktu berkenaan, persoalan yang timbul di antara Allah dengan mereka, adakah kamu ada sebarang tanda yang kamu kenal dia dengannya? Faham tak? Soalan tu direct to the point. Kamu tahu tak ada tanda? Dia kata tahu tanda berkenaan. Ya, mereka kata ya saja. Lalu selakkan betis. That's the ni. Adakah dikatakan tiba-tiba dijadikan bencana? Wallahu alam. Tapi yang pentingnya, meaning yang pertama tadi yang kita kata, yang orang tu kata apa, benda tu kaitan dengan bencana, itu adalah meaning bagi keseluruhan. Maksud menyingkap kain selak betis. Tapi bukannya maksud dalam perbualan ini. Perbualan ini nampakkan bahawa berkenaan dengan ada tanda yang ditunjukkan kepada mereka, dan mereka kenal Allah Ta'ala dengan tanda berkenaan. Cuma masalah sekarang macam ni disingkapkan lafaz tadi dengan apa, singkap betis, lalu ditunjukkan tanda tersebut. Bukan maksud dia betis Allah Ta'ala ada kaki, ada jari sebagainya. Tak kata macam tu. Hasyalillah kita kata macam tu. Mana terpulang pada makna tadi, pada yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud dia macam sebut dalam apa dia berkata Ibn Fawraq, dia kata makna demikian adalah apa yang diperbarui untuk orang beriman ketika dia melihat Allah Ta'ala daripada faedah dan juga kelembutan pun sama juga. Ini semua ni adalah ni. Dan juga berkata Qadiyat, yang dimaksudkan tu sak tadi adalah tanda di antara dia dengan orang beriman. Mana maksud dia diketahui tanda berkenaan oleh orang beriman, di antara mereka dengan orang beriman, di antara Allah Ta'ala dengan orang beriman saja tahu tanda berkenaan. Tanda. Kerana memang dahulunya macam orang Arab, kadang dia tengok tanda kan. Bila orang tengok kaki, nak tahu orang ni anak orang ni ke tidak. Orang Arab dulu nak kenal this one is son of this one or daughter of this one, nak tahu ya ke tidak, tengok kaki. Kat muka tak jadi, kaki. Macam kisah Usam bin Zaid, ketika mana dia kan lahir, Usam bin Zaid kan hitam, bapak dia putih, Zaid bin Harithah putih, mak dia Ummu Aiman hitam. Jadi bila lahir Usam bin Zaid, kulit dia gelap. Jadi ada orang bercakap-cakap dan sebagainya. Dan datanglah bila disuruh tidur baring, mana Zaid bin Harithah baring, Usam bin Zaid baring, tunjukkan kaki. Lepas tu diorang pun tengok kaki, diorang kata ini bapak ini anak ini. Kaki, selak kaki. Tutup kepala, tengok muka. Tak ada tengok muka. Tengok muka tak boleh. Tak aci. Sama sekarang lagi tak boleh muka. Kan dengan plastik surgery dan sebagainya, muka tak pakai. Kan tengok muka cantik, tengok anak sepet juga. Ni ada siapa buat lawak kan, dia yang suami handsome gila, bini cantik gila, anak keluar sepet. Yang Korean punya ni kan. Dia kata you kata cheat the genetic kan. Genetik takkan bertukar. Kan kalau ramai orang kudung, anak dia tak kudung, dia kena langgar kereta, manalah anak lahir hilang tak cukup tangan. Genetically tak macam tu. Jadi memang kita kata zaman dahulu macam tu. Jadi disingkapkan maksud dia, kalau sekiranya di sisi manusia macam tu singkapkan, Allah Ta'ala singkap pada mereka satu kedudukan yang menyebabkan mereka kenal dia. Kenal, tapi bukan betis macam kaki manusia. Faham? Pada manusia kita nak kenal, tengok kaki. Kau nak siapa? Tengok kaki dah kenal nak siapa. Faham tak? Faham? Okey, dan dikatakan juga dikatakan maksud dia yukshafu ansak, maksud dia disingkapkan ketakutan dan dihilangkan kerinsingan daripada mereka. Apa yang asalnya menguasai hati mereka daripada bencana-bencana, lalu menjadi tenang hati mereka ketika itu, dan juga jiwa mereka menjadi tenang. Lalu nyatalah kepada mereka Allah Ta'ala, lalu mereka pun terus sujud. Dan ini yang ini, melihat yang ini bukanlah melihat yang sama dalam syurga nanti. Melihat yang ini bukanlah melihat yang sama dalam syurga ini. Pasal yang di syurga nanti adalah kemuliaan. Yang sini, yang di dalam syurga nanti adalah
ada apa, dan di syurga adalah kemuliaan, kenikmatan. Yang di sini adalah semua sekali akan terima, tapi bukannya benda yang sama. Macam kita adalah orang tu bercakap dengan saya kan, oh saya dapat bercakap tadi dengan orang tu artis, cakap dengan tengking, cakap dengan baik, yang beza kan. Mana cakap yang kita kata-kata dengan orang kafir, dengan orang-orang yang munafik, itu tak berkata-kata juga, bertanya soalan, tapi secara tak langsung bukannya kemuliaan, dia bukannya kebaikan. So adakah mereka mendengar ucapan Allah Taala pada mereka jadi dapat mulia? Tak. Setara dengan apa? Dengan Musa? Tak. Kan Musa menjadi kan nabi yang bercakap dengan Allah Taala direct. Di akhirat nanti orang-orang munafik pun akan ditanya Allah Taala. Dia orang pun mengaku macam-macam. Allah Taala tanya, dia kata tak ada, kami mukmin. Jadi perbualan berlaku, tapi bukannya kemuliaan. Macam berlaku dengan Iblis. Iblis bercakap dengan Allah Ta'ala, tapi bukannya dengan kemuliaan. Allah Ta'ala tanya dia, ya Iblis. Bukan maksud dia, Iblis pun macam setara dengan Musa je, kan? Setara dengan Musa, pasal Musa dapat arahan Allah Ta'ala direct. Jadi kita kata bukan macam tu keadaan dia. So jadi melihat yang ketika perkenalan ni bukan melihat yang sama seperti mana ketika mana dalam syurga nanti. Itu kena faham. Jadi saya tak asasnya lafaz yukshafu ansaq memang kita faham. Singkap tapi ada kata singkap cahaya yang agung, ada yang kata hilangkan daripada hati mereka ni sebarang ketakutan dan juga kerunsingan, sampaikan mereka kenal Allah Taala ketika itu. Ada kata maksud ini adalah dia bencana dan sebagainya, menyebabkan mereka tahu itu Allah Taala. Lalu kemudian ada juga mengatakan tanda Allah Taala, ada di antara mereka dengan Allah Taala ada tanda yang khas yang mereka kenal Allah Taala dengannya, yang tak ada siapa tahu, namun kecuali orang beriman saja. Ketika itulah mahu mereka akan nampak tanda berkenaan, mereka akan sujud. Dalam gambaran menyingkap petis tadi, kembali kepada pengenalan zaman dahulu orang-orang Arab gunakan untuk mengenal anak orang, tengok betis. Ingat kisah berkenaan dengan berkenaan dengan sahabat Nabi yang mengadu pada Nabi SAW kata isteri dia berzina. Ingat tak hadis tu? Dan kemudian bila turun ayat Quran, ayat li'an, lepas turun ayat li'an, dan diorang dah mula anah, lelaki tu laknat bini dia, laknat lelaki dia, dan actually minta anak Allah Ta'ala kat atas mereka kalau mereka bohong, dan mula anah, dan lelaki tu nafikan anak. Bila perempuan tu beranak, Nabi pesan, Nabi kata dengan para sahabat, tengok kaki budak tu, kalau betis dia macam ni, dia ni anak orang sekian. Kalau betis dia macam ni, dia anak orang yang didakwa oleh suami tu. Dan actually lepas lahir, dia berarti betis budak tu macam yang Nabi cakapkan, mana serupa macam betis. Tengok betis, Nabi kata tengok. Bukan bapak dia, bapak yang satu lagi, bapak nak dari Ridwan. Sampai Nabi kata apa? Kalaulah sekiranya bukan kerana ayat ni turun, nescaya aku dengan perempuan ni ada urusan lain, Nabi akan hukum dia. Tapi oleh kerana ayat tadi telah putuskan, tak ada hukum lain dah. Faham tak? Maksud dia tak boleh buat apa dah. Mana bila dah mula anak, habis benda berkenaan, maka kita kata mahkamah tak boleh nak bawa sekali lagi kes untuk kali kedua, dengan DNA ke dengan apa ke, tak ada. Faham tak? Lepas anak tu lahir biasa nak ambil DNA kan. Jadi tak boleh timbul lah. Pasal apa? Pasal dah telah berlaku. Benda tadi nyata macam tu pun, walaupun nampak betul perempuan tu nafikan, sedangkan dia tipu, tapi tetap berjalan. Allah Ta'ala saja akan hukum lepas tu. Tapi yang kita katakan, Nabi kata tengok betis budak tu, di situ ada tanda dia tu anak siapa dan sebagainya lah. So konsep dia macam tu, dia kata tanda, tak ada tempat bagi manusia macam tu. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak begitu, tidak masuk pengertian dia lah, bukan physically, tapi dia adalah sebagai gambaran bagi apa? Penyingkapan tanda yang orang ramai akan kenal. Lalu dia kata apa? Fayukshafu an saqin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adzinallahu lahu bisujud. Maka tidak lagi tinggal, tidak ada tertinggal pun sesiapa yang dahulu sujud kepada Allah Ta'ala daripada kehendak diri sendiri, tanpa paksaan. Memang dia suka rela nak sujud kepada Allah Ta'ala, maka dia pun melainkan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuknya supaya sujud, maka dia akan boleh sujud. Nampak je tanda berkenaan mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu zahrahu tabqatan wahidatan.
dan tidak tertinggal sesiapa yang dahulu sujud. Kerana apa? Ittiqaan. Apa aktiviti apa tu? Ittiqaan kerana apa? Oh, syuting ke? Okey. Tengok ada aktiviti belakang, aktiviti gantung buku. Okey. Ittiqaan maksudnya pura-pura. Kan? Takiyah. Kerana berselindung. Sujud kenapa selindung? Wariaan, dan sujud kerana apa? Riak, menunjuk-nunjuk. Okey. Illa, melainkan ja'alallahu zahrahu tabqatan wahidah, Allah akan jadikan belakang badan dia satu kepingan yang satu. Tabqa wahidah. Belakang badan dia tak ada bengkok. Kullama arada ayyas juda, setiap kali mana dia nak sujud saja, kharra ala qafah, dia akan jatuh ke atas belakang badan dia. Dia tak boleh nak jatuh belakang. Dia jatuh. Okey. Dia tak boleh sujud. Dia tak boleh bend. Maksudnya siapa yang sujud kat dunia dengan sukarela, bukan kerana riak, bukan kerana berselindung takut orang kata apa-apa, maka saya orang tu boleh sujud. Allah tak izinkan mereka sujud lepas nampak tanda berkenaan. Orang siapa yang berpura-pura kerana riak dan sebagainya, maka dia tidak akan boleh sujud langsung. Dia tiap kali nak tu dia jatuh, tiap kali nak sujud dia akan jatuh ke belakang. Thumma yarfa'una ru'usahum, kemudian mereka semua akan mengangkat kepala mereka. Thumma yarfa'una ru'usahum, kemudian mereka akan mengangkat kepala mereka. Waqad tahawwala fi suratihi allati ra'ahu fiha awwala marrah, dan sesungguhnya tahawwala, dia telah bertukar, dia telah berubah. Dia itu Allah Ta'ala telah bertukar fi suratihi allati, dalam surahnya yang dalam rupanya yang ra'auhu fiha awwala marrah, mereka melihatnya pada mula-mula dahulu. Yang kita dah mula dahulu, para ulama rujuk kepada tajuk apa? Hari di mana mereka dahulu mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa kita kata kita dah ada perjanjian? Maksudnya kita berjanji dengan tak nampak, kita berjanji dengan yang kita nampak. Dan sebab itu, tapi hanya kembali ilmu kita, pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala, rupa dia macam mana di sana nanti. Sekarang tak usah fikirlah, takkan jumpa. Tapi agaknya kalau tak ada kalau. Di sana kalau barangkali boleh jadi macam tak ada macam-macam. Di sini tempat ujian. So tak ada, Allah Ta'ala takkan jadikan manusia ni diuji dengan benda yang berlainan. Diuji kita dengan ghaib, maka semua takkan nampak. Habis cerita. Sampai sana nanti baru kembali balik kita kena mana. Bila mereka angkat kepala mereka lepas tu, Allah Ta'ala telah bertukar kepada rupa mereka, rupanya yang mereka lihat dia dalam rupa berkenaan pada kali pertama. Kali pertama tu ketika mana alam roh dahulu. Itu maksud dia. Fayaqulu, lalu dia akan berkata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Wa yaquluna, maka mereka pun berkata, fayaquluna anta rabbuna, fayaquluna anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami, engkaulah Tuhan kami. Dan mereka terus mengaku dan juga tidak menafikan. Maka mereka faham, pasal apa, dah datang dengan ujian tadi. Sebenarnya dizahirkanlah siapa yang berbohong. Konon tak sembah matahari, tak sembah bulan, tak sembah bintang, tak sembah pokok, tak sembah sekian, tapi dia mengaku sembah Allah Ta'ala, tapi dia berbohong dalam masalah iman dia. Allah Ta'ala zahirkan kat situ. Nampaklah tak boleh sujud dan sebagainya. Bahkan orang-orang ni akan mengikut orang beriman yang lain hatta sampai ke sirat. Allah Ta'ala benarkan sampai ke sirat. Cuma situ nanti kegelapan cahaya, nanti dia tak ada cahaya, dia sibuk minta orang beriman berikan cahaya pada mereka. Ini bukannya orang-orang ni, ini orang munafik. Orang munafik dan juga orang-orang yang memang kita kata panggil apa, mereka ni kumpulan manusia yang dalam apa Allah Ta'ala nyatakan berpura-pura beriman. Tunjuk iman tapi bukan iman pun. Maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kat situ. Nampak mereka ni. Mereka tak pernah mengaku menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka tak pernah kata sembah satu benda selain Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12, 13, 14, 15.
12, 13, 14, 15 surah Al-Hadid. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari di mana engkau akan melihat orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman wanita, yas'a nuruhum, menyinar cahaya mereka, baina aydihim wa bi aymanihim, pada hadapan mereka dan kawasan kanan mereka. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar, berita gembira untuk kamu pada hari berkenaan, pada hari ini. Itu apa? Syurga-syurga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang besar, yang paling besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari di mana akan berkata-katalah orang munafik lelaki dan orang munafik wanita, lil ladina amanu, kepada orang beriman, unzuruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami nak ambil sinar sikit daripada cahaya kamu. Qila rji'u wara'akum, lalu dikatakan kepada mereka, patah balik, refer balik pada masa lalu kamu, cari kokot ada cahaya kat situ. Ya, faltamisu nura, mereka pun carilah cahaya kat situ. Faduriba bainahum bisur, lalu diletakkan di antara mereka orang munafik ni dengan orang beriman dengan satu tembok. Lahu bab, yang dia ada pintu. Batinu fihi rahmah, yang dalam sebelah orang beriman tadi adalah kerahmat. Wa zahiru min kibarihi azab, dan pada arah mereka orang munafik ni ada azab. Yunadunahum, dan mereka menyeru pada orang beriman. Orang munafik panggil orang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama-sama kamu? Qalu bala, maka berkata orang beriman, ya, bahkan dia, kamu bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, namun begitu kamu telah fitnah diri kamu sendiri. Kamu telah cuba, kamu test diri kamu sendiri. Kamu telah binasakan diri kamu sendiri. Wa tarabbastum, dan kamu menanti-nanti, tunggu. Tak buat-buat. Tahu dah kena taubat, tapi nantilah. Okey? Wartabtum, dan kamu ragu-ragu. Wa gharatkumul amani, dan juga telah menipu daya kamu ni segala cita-cita. Cita-cita macam panjang lagi masa, nanti pergi umrah lah baru taubat, nantilah balik haji baru taubat, kan? Dia macam tu. Okey? Hatta jaa amrullah, sehingga datang kepada kamu apa? Urusan Allah Ta'ala, mana perintah Allah Ta'ala untuk kamu mati. Wa gharrakum billahi gharur, dan telah menipu daya kepada kamu ni, kepada Allah Ta'ala, banyak tipu daya. Ini kita kata benda berkenaan antara benda yang berlaku. Jadi itu yang perbualan yang berlaku. Maksud dia yang di atas mahsyar nanti, macam kita katakan, orang yang menyembah selain Allah Ta'ala masuk dulu siap-siap, yang mana ahli kitab yang pun sama masuk siap-siap, tapi tinggal yang kumpulan ni, dalam dia ada orang-orang menyembah Allah Ta'ala lagi. Dan dalam tu ada juga golongan yang jahat, yang munafik, yang tak solat dan sebagainya, semua ada. Tapi Allah Ta'ala akan zahirkan di situ. Okay? Jadi bila orang ramai berkata anta rabbuna, thumma yudrabul jisru ala jahannam, lalu akan diletakkan satu jambatan di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'atu, dan akan mulalah dilaksanakan, dijalankan asy-syafa'ah. Syafaat mulalah berjalan. Kat situlah kita kata umat Islam akan mula start nak melintas ke haud, nak pergi ke haud dan sebagainya. Dia actually kat situ mula syafaat berjalan. Doa Nabi SAW, doa para anbiya, doa para malaikat dan sebagainya mula berjalan. Dan dia kata wa yaqulun, dan mereka semua berkata Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Okey. Qila, dikatakan, kedengar Nabi berkata macam tu, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wa mal jisru, apakah jambatan tu? Okey, apakah jambatan tu? Apakah jambatan berkenaan? Maka Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata, dahdun mazillatun. Mazillatun. Okey. Baik. Dia kata dahdun mazillatun. Dahdun mazillatun. Kejap.
Dia kata kawasan tanah yang apa? Licin. Yang bila kita pijak tu dia akan menggelincir kaki kita. Mazillah, dahdun, mazillatun. Ya, mana dia apa tanah slope, tanah dahdun mazillah. Tanah licin, wahlun ataupun apa lembah yang licin. Mazillah yang menggelincirkan kaki. Fihi padanya khatatif. Ada khatatif. Mana cangkuk-cangkuk. Dan juga pengait. Kait lah. Bukan biasa pernah tengok orang ambil guni beras. Kan dia cocok, dia tarik kan. Kalau daging pun kita gantung macam tu cocok tarik. Okey. Dan juga wahasakun dan juga duri yang padu daripada besi. Duri mana cangkuk, kait dan juga duri. Takunu binajdin fiha syuwaikatun. Takunu dan ada disebut itu ada di Najd, kawasan kan kita terangkan tu tanah Arab ni bagi 3 bahagian. Satu kawasan Tihamah dekat lautan, kemudian kawasan Hijaz, kemudian kawasan padang pasir rata tu panggil Najd. Ingat kan? Tak ingat dah? Ingat. Okey. Ulang sekali lagi. Tanah Arab, bayangkan tuan-tuan pandang dari selatan. Dari selatan mana kawasan tuan pandang dari selatan, pandang ke utara. Tanah Arab, kawasan yang pergi kawasan dekat ke lautan dipanggil Tihamah. Kawasan yang ada gunung ganang pertengahan tanah Arab tu dipanggil Hijaz. Kawasan yang rata lepas tu bercantum dengan padang pasir yang luas dipanggil sebagai Najd. Okey, Najd. Jadi ada di Najd, ketika tu ada Najd, fiha syuwaikah, ada duri-duri kecil, yuqalahu sa'dan, disebut duri itu sebagai pokok tu sebagai sa'dan. Ini dalam hadis berkenaan Nabi terangkan tentang rupa duri itu, macam rupa dia. Ada pokok di tanah Arab tu, duri itu macam apa, kalau dekat padang pasir tu dia ada pokok berduri. Pokok tu ada duri sa'dan panggil. Jadi pokok tu ada tunjuk tu ada tunjuk tu. Syuwaikah nama anak, duri kecil, jangan buat pasal. Ini masalah betul. Pergi dah letak nama anak Syuwaikah tu nama duri. Kan anak bagi durian terus. Kan? Cik, saya dia tukar cucuk tak? Syuwaikah, dia bagi apa? Duri. Kan, dia sini ni pasal syauk duri, syaukun duri. Kan, bukan qaf. Kalau qaf jadi apa? Rindu. Ya, hasak pun duri. Kita duri besi. Tak dengar sini. Duri dia besi. Okey. Tak dengar sini. Dengar sini. Okey. Sini. Okey. Dia bila kita sebut macam syaukun kaf terbalik. Syaukun. Okey. Itu duri. Kalau tukar kaf tu jadi qaf, rindu. Syaukun rindu. Syauqi kerinduanku. Ini jangan sibuk dari nama cucu pula. Kan? Shin, waw, qaf, rindu. Kalau kaf, duri. Ha. Macam-macam lah. Jangan letak nama. Bukan Syauqi maksud dia kerinduanku. Kalau Syauq, dia Syuwaikah macam Hirun kucing, Hurairah anak kucing. Kan. Ghanamun kambing, Ghunaim kambing kecil, anak kambing. Syauqun duri, Syuwaikah duri kecil, duri halus-halus. Okey. Yang dikatakan sa'dan, dalam riwayat lain Nabi kata apa, dia kata sa'dan. Saya tunjuk gambar pokok tu dulu. Pokok menjala kan. Okey. Yang kata pokok sa'dan. Lalu pokok dekat situ, dekat jalan tadi, laluan lintas tadi, ada duri-duri tadi menanti sepanjang perjalanan berkenaan. Kan? Dan sedangkan dia kata apa, dia ada adalah benar-benar menggelincirkan jalan, laluan menggelincirkan, licin kaki kita akan tergelincir di situ. Licin sangat. Okey. Lalu fayamurul mu'minuna katarfil aini, lalu akan melintaslah apa orang beriman katarfil aini, seperti kedipan mata.
sampai dah. Blink of eye kan. Jadi kat sini kita kata kedipan mata. Itu sebab kita kata, saya sebut sangat-sangat. Kalau ada kata orang tu ajar zikir, zikir yang paling bagus adalah kalau boleh amalkan zikir tadi sampai di tiang sirat, sekelip mata sampai dah syurga. Dan orang nak kat dunia, sekelip mata sampai Mekah, sekelip mata sampai Palestin, sekelip mata sampai Johor kan, naik rimau kan. Rimau naik ke Johor ke dari Johor pergi ke Perlis dan sebagainya, tak guna. Dan sampai kat sana nanti mula mengesot tak pasal dia. Kan jalan dia lama. Kan lama, bukan sekejap. Naik dan turun di tiang sirat tadi 70 tahun, bukannya sekejap. Kan itu kata orang yang beriman dia akan sampai dengan sekelip mata. Dan wakal barqi, seperti kilat. Laju juga macam kilat. Wakal rih, dan seperti angin. Seperti angin. Mana macam angin yang bertiup macam itulah dia bergerak. Laju jugalah. Wakal tair, dan seperti apa? Burung. Waka ajawidil khayli, dan seperti ajawidil khayli. Ajawid ni adalah gelaran bagi apa? Kuda yang berlari laju, lari pantas, laju berlari, dipanggil jiyad. Kan jiyad, okey? Dia perkataan jayid. Jayid maksud dia elok, tapi jiyad kan, bagi adalah kuda-kuda yang berlari dengan pantas. So al-khayl kuda, mana yang berlari pantas di kalangan kuda-kuda. Mana macam kuda-kuda yang laju, macam kuda yang laju. Hadiat. Hadiat tu kan yang menyerbu. Hadiat tu ataupun yang memercikkan. Kan, memercikkan. Dia bukan ni. Ada bukan ni. Ada maksudnya menyerbu. Ada yang adu. Dia kan sebut tu khail kuda. Tapi disebut dalam tafsiran kan pecah tiga. Ada para ulama kata kuda, ada kata malaikat, ada kata angin dan sebagainya. Kita tak tahu pun tak apa, tak ada masalah kat situ. Okey. Ka'ajawil khail, seperti kuda-kuda yang laju. Seperti yang laju di kalangan kuda. War rikab, dan juga rikab. Rikab ni gelaran bagi unta. Okey, unta. Okey. Kuda, unta dan sebagainya lah. Apa binatang yang naik, keldai ke laju, wallahu alam laju mana. Okey. Fanajin musallamun, maka orang yang lepas, yang selamat, maka lepas, selamat, dan tak kena langsung lah. Wa makhdushun mursalun, dan ada yang tercala, cangkuk tapi terlepas-lepas juga. Cala-cala lah sampai hujung sana, tapi cala-cala sikit badan dia. Tapi wa makhdushun fi nari jahannam, dan yang tercangkuk lekat, tak terlepas, maka apa? Jatuhlah ke dalam neraka. Terumban dalam neraka. Fi nari jahannam. Hatta idza khalasal mu'minuna min nari minan nar, sehinggalah apabila telah selamat, telah selamat, lepas ya. Okey, dia kata hatta idza khalasa al-mu'minu minan nar, sehingga apabila telah selamat, terlepas orang beriman daripada neraka. Dia berkata fawalladhi nafsi biyadih, maka demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, ma minkum min ahadin, tiada di kalangan kamu seorang pun, sesiapa pun, bi asyaddi munasyadatan lillah, dalam keadaan apa? Bersangatan apa? Berharap, merayu-rayu, sungguh-sungguh merayu lillah, kepada Allah Ta'ala, fi istiqsa'il haqqi, dalam mendapatkan dalam mendapatkan al-haqqi, ke hak, minal mu'minin, dari berbanding orang-orang beriman, lillah yaumil qiyamati, berbanding orang beriman daripada Allah Ta'ala, yaumil qiyamati, pada hari kiamat, li ikhwanihimul ladzina fi nar, dalam neraka. Sedia tidak ada siapa yang kamu, macam kita kat dunia ni kan, katakanlah apa, hak, contoh macam apa, anak kita nak masuk sekolah,
tak boleh masuk sebagainya. Kita pergi hantar surat, panjat jabatan, turun jabatan kan, keluar sini jumpa orang ni, bersungguh-sungguh nak lepaskan supaya anak kita dapat masuk sekolah. Ataupun orang yang kita kata apa, kita panggil apa orang yang bersangatan sangat nak harap supaya lepaskan orang yang dalam penjara dan sebagainya. Di dunia ni banyak orang yang merayu kan, rayuan macam-macam. Tapi Nabi kata tidaklah benda tu, rayuan yang dibuat oleh orang-orang kat dunia ni menyamai atau lebih dahsyat berbanding dengan rayuan yang dibuat oleh orang-orang beriman untuk mendapatkan hak bagi saudara mereka yang masuk neraka di kalangan orang-orang yang mereka kenal. Jumpa Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah, ada orang aku kenal dulu, ya Allah, orang tu kat mana, ya Allah. Dia minta sangat kepada Allah Ta'ala supaya keluarkan mereka. Dan maka mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Mereka dahulu berpuasa bersama-sama kami. Okey. Mereka dahulu berpuasa bersama-sama kami. Ialah kita kat dunia ni kan, datang sini saya tak boleh buka puasa. Okey. Betul lah kita buat buka puasa kan. Atau kita makan sama kecil dulu ke, tak kira kita buka puasa. Lalu kita puasa kat rumah kan, dengan anak-anak kita dan sebagainya. Lalu kanu yasumuna ma'ana. Dia kata kami tahu orang dahulu berpuasa bersama kami. Wa yusalluna wa yahujjun. Dan mereka apa? Mereka solat. Dan mereka apa? Mereka tunaikan haji. Lalu fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, kepada orang beriman ni, akhriju man araftum. Keluarkanlah siapa yang kamu kenal. Mereka ingat yang nak boleh keluarkan tadi pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat janji yang siap kat sini, abang nanti jumpa saya nanti, jangan lupa bawa keluar ya. Tak ada kan. Pasal yang jadikan mereka ingat adalah Allah Ta'ala. Dengan syafaat tadi berlaku dengan izin Allah. Kerana orang-orang beriman akan keluarkan saudara mereka dalam neraka. Allah tak kata akhriju man araftum, keluarkan siapa-siapa kamu kenali. Fatuharramu suwarahum 'alan nar, maka diharamkan wajah mereka, rupa-rupa mereka daripada api neraka. Api neraka diharamkan ke atas api neraka daripada makan wajah mereka. Fayukhrijuna khalqan katsira, lalu mereka mengeluarkan makhluk yang ramai yang mereka kenal, tangkap ini bawa keluar. Mereka tangkap orang yang mereka kenal, bawa keluar daripada neraka. Qad akhazat ya, an-naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi, yang telah makan neraka kepada separuh betis dia, ataupun kepada apa? Sampai lutut dia. Ni neraka, api neraka bakar sampai situ dah. Sampai situ. Orang berkenaan dia kata bakar, api neraka bakar mereka sampai ke situ, sampai ke kawasan berkenaan. Okey. Jadi kemudian mereka yaqulun, mereka berkata Rabbana, ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi, tidak tinggal lagi dalamnya dan dalam neraka ni sesiapa, ahadun siapa, mimman dari kalangan orang-orang yang amartana bihi, engkau perintahkan kami dengannya, dan engkau keluarkan kami supaya kami keluarkan orang yang kami kenal, kami dah keluarkan dah. Fayaqulu jalla wa ala, lalu berkatalah Allah jalla wa ala, maha besar, maha agung lagi maha perkasa, irji'u, kembali. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh, maka sesiapa yang kamu dapati dalam hatinya, dalam kalbu dia ada sebesar dinar, seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Tapi macam saya kata tadi tu, yang menjadikan mereka nampak adalah Allah. So jadi sesiapa yang dapat syafaat tadi dengan izin Allah, orang-orang ni keluarkan orang-orang berkenaan. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka mereka keluarkan makhluk yang ramai daripada kalangan orang yang dalam hati mereka ada kebaikan sebesar satu dinar. Tsumma yaquluna Rabbana, mereka berkata wahai Tuhan kami, lam nazar fiha ahadan mimman amartana, kami tak biarkan lagi dalamnya fiha ahadan, sesiapa,
mimman, daripada orang-orang yang amartana kau perintah pada kami. Mana kami dah keluarkan semua sekali dah. Tak siapa lagi yang tinggal di kalangan orang yang kau perintahkan. Thumma yaqulu, Allah Ta'ala katalah, irji'u, pergi balik, pergi sekali lagi. Faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar, mana sesiapa yang kau dapati dalam hati dia ada seberat separuh dinar, min khairin, daripada kebaikan, fa akhrijuh, maka keluarkanlah dia. Fa yukhrijuna khalqan katsira, maka mereka keluarkan makhluk yang ramai. Thumma yaqulu, mereka berkata lepas tu, Rabbana, wahai Tuhan kami, lan nazar fiha mimman amartana ahada, kami tak biarkan dalamnya di kalangan orang kau perintah ke kami sesiapa pun, semua habis dah kami keluarkan di kalangan orang yang kau perintahkan. Thumma yaqulu irji'u, kembali, patah balik. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu, maka sesiapa yang kamu dapati dalam hatinya ada sebesar zarah, sebesar debu dia daripada kebaikan, maka keluarkanlah ia. Fa yukhrijuna khalqan katsira, maka mereka keluarkan makhluk yang ramai. Thumma yaquluna rabbana lam nazar fiha khaira, kerana mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami tidak biarkan dalamnya sebarang kebaikan. Semua yang ada kebaikan kami dah keluarkan dah. Tak ada yang baik dah dalam tu. Wa kana Abu Sa'id, dan adalah Abu Sa'id Al-Khudri, yaqul, berkata, illam tusaddiquni bihadzal hadis, jika kamu tidak percaya kepada aku berkenaan cerita ini, faqra'u in syi'tum, bacalah kalau kamu inginkan. Dan surah An-Nisa ayat keempat, innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin, sungguh Allah Ta'ala tidak menzalimi walau sebesar zarah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika ia adalah kebaikan sebesar zarah, yudha'ifha, dia akan gandakan ia. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan dia berikan daripada sisinya ganjaran yang besar. Dan dapatlah lagi terlepas dengan satu kebaikan sahaja yang mungkin itulah yang pure kerana Allah Ta'ala. Tak tahu benda, tak tahu benda ke benda berkenaan. Fa yaqulu ta'ala, lalu berkata Allah Ta'ala lepas tu, syafa'atil malaikatu, telah beri syafaat para malaikat. Wa syafa'an nabiyyun, dan telah memberi syafaat para nabi. Wa syafa'al mu'minun, dan telah memberi syafaat orang-orang yang beriman. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tak tinggal lagi dah kecuali apa? Kecuali yang tak beri syafaat lagi adalah yang maha penyayang di kalangan yang penyayang. Itu dia lah, dia sendiri. Semua dah buat dah. Orang beriman dah buat kerja, Nabi dah buat, malaikat dah buat, semua dah bagi syafaat. Orang beriman, malaikat dah sudah, Nabi dah sudah, dan juga orang beriman dah sudah. Maka tak tinggal kecuali Arhamar Rahimin, itu dia. Fayyaqbidu qabdatan, lalu dia pun menggenggam satu genggaman, minan nar, daripada neraka. Kita boleh faham maksud, faham. From dalam neraka ni, ambil, bawa keluar je. Jangan baik kata ini dia, tangan dia, lain sekali. Tapi kita faham pengertian dia macam tu. Mana dia akan genggam satu genggaman daripada neraka. Fayukhriju minha qauman, lalu dia keluarkan daripada neraka tadi qauman, satu kaum, lam ya'malu khairan qattun, yang tak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Not even once. Tak ada kebaikan langsung di kalangan mereka ni. Qad adu humama, mereka telah menjadi humama, mana arang hitam, rentung, fayulqihim, lalu dia lemparkan mereka fi nahrin, ke dalam satu sungai, fi afwahil jannah, pada pintu syurga, pada pintu masuk syurga. Yuqalu, dikatakan sungai lahu kepada syurga, sungai berkenaan, nahrul hayah, sungai kehidupan, fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail, lalu akan keluarlah mereka sebagaimana keluarnya bijian pada limpahan banjir. Benda ni kalau berlaku di padang pasir dan sebagainya, nampak. Pasal kan dia lepas daripada kering semua sekali kan, tak ada pokok, datang air daripada hulu, daripada sebagainya, air tu datang, bila basah tiba-tiba lepas tu nanti dia kata, ala tarawna an takuna ila al-hajari aw ila syajar, tidakkah kamu lihat bahawa ia akan jadi kepada batu atau kepada pokok, mana benih-benih tadi akan dihanyutkan, maka sebahagian akan pergi ke batu yang tertahan di situ, ada sebahagian pergi ke pokok. Okey, ma yakun ila syamsi usayfiru wa ukhaydiru, apa yang berada di bawah matahari maka dia akan usayfir, menjadi kekuning-kuningan dan juga kehijau-hijauan.
Wa ma yakunu minha ila zilli yakunu abyadha. Dan apa-apa di kalangan benih tadi yang sampai kepada teduhan pokok dan sebagainya, maka dia menjadi putih. Nabi bayangkan, Nabi sebut macam tu. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaka kunta tar'a bil badiyah. Seolah-olah engkau dahulunya pernah mengembala kambing di kawasan pendalaman. Pendalaman yang masa datang hujan macam tu naik kan, dia akan naik pokok lepas tu lepas daripada banjir. Macam itulah orang-orang yang dicampakkan tadi, satu genggaman daripada neraka tadi, dia akan tumbuh balik macam tumbuhnya pokok-pokok berkenaan. Ya. Dan qala, baginda bersabda, fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihimul khawatimu. Lalu mereka keluar seperti apa? Seperti mutiara. Keputih-putihan, elok, cantik juga. Walaupun dari antara orang-orang yang sebenarnya tak buat kebaikan pun, tapi fi riqabihimul khawatim, pada tengkuk-tengkuk mereka ada cop, ada seal. Ya'rifuhum ahlul jannati, mengenali mereka ni akan ahli-ahli syurga. Haula, mereka itu uttaqaullah, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Yang kita kata alladzina, yang adkhalahumullahul jannata, Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga, bi ghairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu, dengan tanpa sebarang amal mereka amalkan, dan tanpa sebarang kebaikan mereka dahulukan, mereka upfront, tak ada, nothing mereka buat. Thumma yaqulu, kemudian Allah Ta'ala pun kata, udkhulul jannata, Allah kata mereka, masuklah kamu semua dalam syurga. Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum, maka apa-apa yang kamu lihat ia, maka ia adalah untuk kamu. Fayaquluna, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin, engkau telah berikan kami sesuatu yang kau tak berikan sekalian alam. Maksud dia dapat syurga paling low class, paling low class, paling sedikit, paling, pasal dia tak pernah buat kebaikan. Tapi bila masuk syurga, mereka dapat lihat apa dalam syurga. Mereka kata apa? Wahai Tuhan kami, Kau telah berikan kami satu benda yang Kau tak pernah berikan ia kepada sesiapa sekalian alam. Dia tak tengok orang yang atas dia dapat apa, dia tak tahu orang atas dia dapat apa, orang yang paling tinggi dapat apa, dia tak tahu. Tapi dia kata apa? Kerana syurga Allah Ta'ala itu menggembirakan semua manusia, maka dia nampak dia dengan sendiri dia bagus dah. Tapi sebenarnya dia dapat tu adalah level yang paling rendah daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dia kata, sampai dia kata, wahai Tuhan kami, Kau beri kepada kami benda yang Kau tak pernah beri apa? Sesiapa di kalangan sekalian alam. Fayaqulu, Allah Ta'ala pun berkata, lakum indi afdalu min hadha, untuk kamu dari sisiku ada lebih afdal daripada ini, better than this. Fayaqulun, mereka pun berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ayyu syai'in afdal, ayyu syai'in afdalu min hadha, apakah benda yang lebih afdal daripada ini? Apakah benda, apakah perkara yang lebih afdal daripada ini? Kan? Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, ridaya, keredaanku, ridaya, keredaanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka aku tak murka ke atas kamu sesudahnya selama-lamanya. Yang kita redha ni adalah keadaan yang mana orang tu dia pleased by something. Contoh macam saya bagi contoh itu analogi anak kita lah. Ramai-ramai ada yang rajin kan, dia dengar cakap, kita minta apa buat dia buat. Dan bila dia buat nakal, buat salah, kita rasa macam mana? Nak marah, tapi kalau anak yang nakal, yang memang dia tak dengar cakap, suruh benda tak dengar, degil gila, buat jahat, dia perasaan macam ni? Marah gila kan, marah sungguh-sungguh. Okay. Jadi secara asasnya macam itulah keadaan redha. Redha tu adalah satu kedudukan yang paling tinggi sesudah mana orang tu masuk syurga dapat, tak ada lebih besar daripada itu. Selain melihat Allah Ta'ala, itu paling besar. Jadi hatta orang ni dalam kisah tadi, dia dapat masuk syurga paling low class, tapi dia kata apa? Wahai Tuhan kami, Kau telah berikan kami benda, suatu benda paling bagus yang Kau tak nak beri kepada siapa sekalian alam. Dia rasakan macam tu sekali. Saya kata low class, tapi dia rasakan paling
elok. Bayangkan kalau syurga yang paling atas, macam syurga paling atas, mesti lebih nikmat dan lebih baik. Bila kata kalau orang kita kadang Melayu ni masalah. Ada ayat kadang, ustaz pergi dah dulu masuk syurga, saya kena bakar saya kena keluar. Dia nak macam tu kenapa? Kan? Betul kita kata kita tidak layak. Dari segi masalah amal, confirm tak layak. Amal kita pun modal daripada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh kita minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Kita minta yang paling rendah. Minta yang paling rendah, minta paling baik. Kan bahkan bayangkan macam mana orang tadi, orang yang tak pernah buat sebarang kebaikan pun seumur hidup mereka. Dari kalangan orang yang Allah Ta'ala keluarkan, siapa saja? Tak ada counted, no whom, tak tahu. Wallahu a'lam. Dari kalangan ahli neraka yang Allah Ta'ala keluarkan. Nak macam tu, kalau kita genggam satu benda keluar, anda tengok ke dalam tu ada apa? Tangguk ikan keluar, pilih warna oranye ke warna hijau. Tak ada. Kan tangguk je mana? Maksudnya tanpa sebarang pemilihan. Dan mereka ni adalah setelah mana memberi syafaat para malaikat. Malaikat mendoakan dan lepas. Dan para nabi doakan lepas. Kemudian orang beriman dapat keluarkan. Kan? Lelah sekali tinggal Allah Ta'ala saja. Dan kita Allah Ta'ala akan keluarkan di kalangan makhluk-makhluk yang di kalangan manusia yang tak pernah buat kebaikan, walau sekalipun, dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tunjukkan bahawa dia maha berkuasa di atas segala-galanya. Ni hak dia mutlak. Tak boleh siapa kata macam, ish, kalau macam tu aku tak payah buat kebaikan. Try buat tengok. Mana? Ya, itu yang berlaku pada sahabat Nabi SAW. Kan? Bila mana sahabat Nabi SAW, salah seorang sahabat Nabi, dia ni qabada okay. Contoh dalam Musnad Ahmad, dalam surat kisah ni daripada Abi Nadrata qala, okey, Musnad Ahmad 17088. Okey, dari hadis ni daripada Abi Nadrah qala, beliau berkata, marida rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sakit seorang lelaki di kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alaihi, lalu telah masuk menemui dia ashabuhu, sahabat-sahabat dia, ya'udunahu, mereka menziarahi dia. Fayabki, lalu dia nangis. Faqila lahu ma yubkik, ya Aba Abdullah, apakah yang menjadikan kau menangis, wahai Abu Abdullah? Okey, alam yaqul laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu bersabda pada engkau, khudh min syaribika thumma akirrahu hatta talqani, kata ambil bekas minuman kau ni dan kemudian kekalkanlah ia, simpanlah ia sehingga kau jumpa aku nanti. Maka actually ada banyak para sahabat yang bagi tongkat, tunggu sampai nanti jumpa kat sana. Jadi orang yang kita kata macam ni, jaminan Nabi pasti jumpa balik kat sana. Okey. Jadi bila para sahabat sebut pada dia, Nabi janji sekian, dia menangis. Orang pelik, kenapa menangis? Sedangkan kan dah selamat, pernah dapat assurance daripada Nabi SAW. Tapi the understanding yang dia ada bukan macam kita ada. Kita kalau dapat lampu hijau macam tu, tidur sengih je. Tak solat dah, sengih seorang. Kan, dapat jaminan. Dapat jaminan mimpi kelentong pun sama buat. Okay. Dia kata apa? Bala, dia kata bahkan dia, Nabi janji aku macam-macam. Nabi janjikan aku akan bertemu balik. Walakinni, akan tapi aku sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qabada qabdatan biyaminihi, Allah Azza wa Jalla menggenggam dengan kanan dia satu genggaman. Maksudnya ini pada awal ciptaan makhluk. La waqala hadhihi li hadhihi, dan dia kata ini untuk ini. Wala ubali, aku tak kisah. Wa qabada qabdatan ukhra, dan digenggam segenggaman yang lain dari makhluk-makhluk anak Adam ni dengan genggaman yang lain, jalla wa ala, faqala hadhihi li hadhihi, ini untuk ini. Wala ubali, maka aku tak kisah. Maksudnya yang ini untuk syurga, ini manusia ni banyak. Ini untuk syurga, ini untuk neraka.
Wala ubali, aku tak kisah. Tak ada tengok dulu siapa, tak ada. Dan dia kata apa? Sahabat dia kata, fala adri fi ayyil qabdataini ana. Aku tak tahu dalam genggaman manakah aku. Aku tak tahu dalam genggaman manakah aku. Kata-kata beliau ni adalah menunjukkan beliau muhasabah diri. Tahu pasal Allah Ta'ala boleh terima amal dia, boleh tolak. Pasal Allah Ta'ala terima kalau dia nak, kan tolak dengan sebab-sebab yang kita mungkin kita ketidaksempurnaan amal ibadat kita. Secara tak langsung kita kata memang macam tadi lah, yang nak genggam daripada neraka tadi keluar. Bukan semua makhluk, kan? Dan maka ada kalangan makhluk yang Allah Ta'ala nak keluarkan sahaja, tanpa tengok, keluar macam tu je. Allah Ta'ala bebaskan, nak tunjukkan bahawa dia maha berkuasa di atas segala-galanya. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat, qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, balaghani, sampai kepadaku, annal jisra, bahawa jambatan yang melintang di atas neraka tu, jambatan tu, adaku minas sya'ri, lebih halus berbanding dengan selai rambut, wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam berbanding dengan sebilah pedang. Macam mana nak berjalan dekat atas tu? Ikut logik akal tak boleh berjalan. Nak bergayut pegang pun tak boleh. Nak baring-baring pun tak boleh. Kan besar, yang lebih halus. Tapi dia adalah simbolik benda payahnya untuk melintas, dan bahkan melintas tadi hanya dengan apa? Ihsan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amal yang kita laksanakan, Allah Taala izinkan kita melintas dengan kelajuan-kelajuan yang disebut tadi. Jika tidak, maka tak lepaslah kita. Dia bukan kita kata benda tu payah, tak ada siapa boleh berlatih kat dunia ni, berlatih jalan atas tali ke, sampai sana pegang cari kayu ke, jalan-jalan. Tak ada, tak guna. It's nothing that. Lintangkan di atas neraka, siapa jatuhlah. Jatuhlah. Dan jatuh menjunam pula 70 tahun. Bukannya sekejap. Menjunam jatuh ke dalam neraka 70 tahun. Itu di antara perkara-perkara yang perlu difahami dalam perkara ini. Jelas? Ada soalan? Islam, kalau kita kata munafik tu Islam, jawapannya tidak. Pasal Muslim tak mesti mukmin. Adapun orang beriman, ya, confirm. Tapi orang yang Muslim, tak lagi. Sebab Muslim tadi adalah satu macam tadilah, orang yang semayang kerana riak dan sebagainya, tak boleh sujud kepada Allah Ta'ala ketika mana nak diri sujud. Nampak tak boleh, sekeping belakang badan dia. So munafik di antara orang yang takkan lepas. Bahkan orang munafik duduk baris paling bawah sekali. Dalam muamalah Islam, diorang Muslim. Muamalah Islam, kita ambil zakat daripada mereka, kita suruh mereka semayang, kita ajak pergi haji, buat semua sekali berjalan. Tapi atas dasar Allah Ta'ala, mereka tak diterima. Sebab kenapa lafaz Muslim tadi tak tentu lagi. Cuma masalah orang melafazkan la ilaha illallah pun sama juga. Memang akan dilepaskan. Hadis Nabi SAW, orang yang berkata la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan keluarkan. Tetapi siapa? Kerana kalau ikutkan Abdullah bin Ubay pun lafazkan, tapi Allah tak terima daripada dia, kan? Abdullah bin Ubay bukan musyrik, munafik. Dia zahirkan Islam, semayang belakang Rasulullah, nak mati minta jubah Rasulullah. Dia nak mati, dia minta dikafankan dalam jubah Rasulullah SAW. Nabi bagi, tapi tak menyelamatkan dia apa-apa pun. It's nothing to it, faham tak? Tak guna. So masalah apa? Jangkit saya ke? Okey. Mana? Maksud dia masuk apa? Kedudukan apa alim orang munafik tadi lebih bawah banding dengan orang-orang kafir, orang musyrik. Bawah lagi, darkil asfal, tingkat paling bawah daripada neraka. Neraka ni makin bawah makin panas, makin teruk, makin atas makin ringan. Sebab itu kita dalam hadis yang datang, orang yang paling ringan siksaan neraka ni adalah di tebing neraka. Dibakar kaki dia, gelegak otak dia. Itu yang paling ringan. Yang paling bawah, tak kira lah, itu paling ringan. Itu pun tak sanggup. Tak nak tahu try boleh ke tidak, kejap lagi tanggal kasut, pergi tengah padang tu, panas tu, pijak tar tu, tengok berdiri berapa lama boleh. Lepas tu baru tahu kenapa nak masuk neraka ke tidak. Ayat sedap je, ustaz masuklah dulu, saya masuk kemudian. Buat pasal ayat macam tu amat salah. Kan jangan masuk neraka langsung. Tidak ada perlunya kita masuk neraka untuk perkara berkenaan. Minta ampun Allah Ta'ala, sering banyak bertaubat, bangun seperti akhir malam. Kan kita nak subuh tu jangan tengok sibuk dengan televisyen dan sebagainya. Istighfar. Itu waktu-waktu yang digalakkan kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Kalau sampai menangis air mata kita, minta ampun setiap hari. Kita semua berdosa, ya, tapi kalau manusia itu pandai dia gunakan, maka perbuatan minta ampun tadi telah pun menyelesaikan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau tak pandai, dia rasa macam best solat dia sendiri, ada masalah lah. Solat aku boleh tampung aku, sebenarnya tak boleh pun.
Hanya rahmat Allah Ta'ala boleh menyelamatkan kita. Jelas? Tadi ada conception hadis ni yang genggaman Allah tu, Ya. yang mengeluarkan orang daripada neraka. Ha. Mungkin boleh. Wallahu alam siapa yang terkeluar. Yelah, adalah kat hadis tu. Itu saya kata, masalah siapa orang tu. Tak tahu. You cannot know. Maybe orang tu orang Eskimo. Orang Eskimo yang tak tahu apa kan. Tak tahu apa, tak pernah buat kebaikan pun. Tahu tak kenal Tuhan, tak tahu apa. Dikeluarkan neraka macam tu je. Atau orang asli di Papua Nugini ke, yang tak pernah faham apa-apa, nampak burung je. Kan burung apa, burung yang cantik-cantik tu dia ambil bulu, itu je kerja dia. Ataupun orang tu daripada orang asli, maksud dia mungkin orang itu. Tapi orang munafik tak mungkin. Takkan. Faham eh? Kan dalam genggaman tu. Faham eh? Okey. Orang Syiah? Tak ada pula Nabi sebut dan ni Syiah. Allah Allah. Kalau ni kata Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata apa? Nabi kata, bila Nabi kata umat ni akan pecah 73, semua dalam neraka kecuali satu. Kemudian Nabi bila tanya pada Rasulullah SAW, siapa mereka? Nabi kata, hum alama ana alaihi wa ashabi. Mereka berada pada keadaan aku dan sahabatku. Habis cerita. So whoever tak serupa dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, tak masuk. Mudah kerja. Tapi masalah rahmat Allah Ta'ala itu luas. Sebab kenapa kita umat Islam, orang Syiah, di kalangan orang awam ni kita kafirkan. Jadi kalau orang tu alim, hafal Quran, hafal hadis, menipu dan sebagainya, maka dia kafir. Confirm. Pasal orang pemimpin dia kafir. Orang awam dia tidak. Orang awam tak tahu ilahi-ilahi macam tu kan. Sembah Allah tapi cara salah. Dan itu kita kata benda berkenaan. Tapi still dia akan ditanya Allah Ta'ala kenapa tak belajar. Kan takkan tak nampak orang guling-guling kat kubur tak faham lagi. Kan pergi kat situ gesek perut dah. Kan pergi gesek perut dekat kubur kan. Dapatkan keberkatan di kubur. Takkanlah itu Allah Ta'ala ajarkan dalam Islam. Di mana duduknya syariat Islam ni? So konsep kubur-kubur ni memang Syiah punya. Dan sebahagian Sufi ikut perangai macam ni. Sama je. Tak ada beza. Faham eh? Yang hadis yang pasal 73 tu, atas dia ada yang pasal 72 kan, Nasrani dengan Ya, saya. Ya. satu daripada dua orang tu masuk syurga, betul? Ya. Memang betul lah yang ikut Musa. Musa kan ada pengikut dia yang rapat. Isa pun ada pengikut dia yang rapat. Yang patuh. Ada. Okey. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.